Okey, baik. Hari ini kita nak review sikit novel berkenaan takdir. Novel takdir ni. Okey, novel ni alhamdulillah saya dah habis baca. Okey. Dan akan buat review sikit lah. Moga-moga review ni ada manfaatnya dan dapat menarik minat kepada pembaca-pembaca yang ingin mula membaca novel tersebut. Okey. Novel ni terbahagi kepada tiga novel. Ada tiga novel. Iaitu yang pertama adalah Takdir Cahaya yang Tidak Terpadam. Okey. Tajuk untuk novel kedua adalah Takdir Percaya yang Tidak Sirna. Dan yang ketiga adalah Takdir Janjinya yang Tidak Termungkir. Okey, itu adalah tiga tajuk novel trilogi takdir ni. Okey, aku nak cerita sikit lah. Serba sedikit. Kita berkenaan zaman berlakunya cerita takdir ni. Kalau kita tengok, kalau siapa yang dah baca, dia berperang menggunakan tombak, pedang, memanah. Okey, perangnya sama seperti zaman Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sama berperangnya pada zaman sahabat. Tetapi dalam cerita takdir ni ada teknologi. Kenapa ada teknologi? Jadi ada teknologi yang digunakan. Jadi kiranya cerita untuk takdir ni adalah selepas zaman kita. Pistol, kapal terbang, semua tak ada. Tapi ada teknologi. Dalam cerita ni ada teknologi. Nak tahu teknologi apa? Silalah beli dan baca. Okey. Tetapi kalau cerita takdir ni adalah zaman selepas zaman kita. Itu adalah sikit-sikit. Untuk watak pula. Okey. Aku berterima kasih sangat dekat Hilal Ashraf sebab nama-nama watak dalam cerita takdir ni sangat-sangat unik, sangat-sangat best bila dengar. Banyaklah. Okay. Orang kalau nak cerita mesti cerita pasal hero-nya dulu kan. Tapi kali ni aku nak cerita pasal watak antagonis dia. Watak jahat ni, iaitu Sang Ashura. Sang Ashura ni dia menumbangkan kesatuan 5 kerajaan. Apa itu kesatuan 5 kerajaan? Kesatuan 5 kerajaan ni adalah macam kerajaan-kerajaan Islam bersatu. Tapi hakikatnya pada zaman tu diorang berperang sama sendiri. Jadi kat situ Sang Ashura ni mengambil kesempatan untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan tersebut. Sehingga dia dapat menguasai 2/3 dunia. Betapa kuat dia Sang Ashura ni. Dan Sang Ashura dibantu oleh 5 orang general. Itu adalah 5 general yang membantu Sang Ashura untuk mengembangkan dan membina kerajaan Utopia. Okey. Tetapi ada kerajaan Islam yang tinggal, iaitu kerajaan Tanah Haram Mekah dan juga kerajaan Jungle. Okey, kerajaan Tanah Haram Mekah ini diketuai oleh seorang raja bernama Ruh Faizan. Okey, raja ni sangat best. Bagi aku watak raja ni, Ruh Faizan ni sangat-sangat best. Kenapa yang aku cakap best? Sebab kan dalam apa keadaan sekalipun dia tetap tenang. Dan apa masalah dia akan kembalikan benda lah tu dalam bentuk Al-Quran ataupun hadis. Sebarang masalah diselesaikan berpandukan Al-Quran ataupun hadis. Watak Raja Ruh Faizan ni memang seronok bila aku baca. Dia sangat-sangat cool, maintain, berani pun berani. Okay. Dan tadi kerajaan Jungle. Kerajaan Jungle diketuai oleh Raja Ali Qadri. Nak tahu siapa Raja Ali Qadri ni, bagaimana dia punya watak, bagaimana dia punya karakter, baca. Okay. Hero dalam trilogi takdir ni adalah yang bernama Angkasa Sakti. Angkasa Sakti. Seorang remaja yang mengembara daripada ujung Madini pergi ke
kerajaan Tanah Haram Mekah. Nak tahu berapa jauh daripada ujung Madini tu ke kerajaan Tanah Haram Mekah, boleh tengok kat peta. Ada peta, okey. Jauh tak jauh, okay, boleh tengok. Raja Rufaizan ni dia ada anak 2. Lelaki seorang, perempuan seorang. Lelaki bernama Aizan Fahmi, yang perempuan bernama Maisarah. Tapi bagi aku personal, aku suka watak Mughirah Syu'bah. Kenapa aku suka watak Mughirah Syu'bah? Mughirah Syu'bah ni seorang general muda. Ketika berusia 15 tahun, dia dah dilantik sebagai general. Mughirah Syu'bah ni sentiasa tersenyum. Tidak pernah lengkang dengan senyuman. Apa-apa masalah, apa-apa situasi, walau dalam keadaan dalam peperangan sekalipun, dia akan tersenyum. Tapi ada satu part yang Mughirah Syu'bah sendiri hilang senyumannya. Nak tahu sebab apa, kenapa, boleh baca. Dia tak adalah kuat sangat kalau nak bandingkan dengan watak hero, watak-watak antagonis yang tadi 5 general tu. Tetapi apa kemahiran dia? Kemahiran dia adalah prodrogi medan perang. Taktik-taktik perang dia sangat-sangat baik, sangat-sangat dahsyat. Nak tahu apa taktik perang dia, boleh baca sendiri. Okay? Sangat-sangat menarik. Tak masuk di akal dia boleh buat. Apa yang berlaku, dia akan ambil perkara tu sebagai positif. Kalau kita tengok, kita baca, ini adalah kelebihan kepada pihak musuh. Tetapi seterusnya kita baca, rupanya dia punya taktik mengambil kesempatan di atas keyakinan pihak musuh. Memang baik. Mughirah Syu'bah, general kerajaan Tanah Haram Mekah. Selain tu, dia ada Khalid Al-Walid, dia ada General Sa'ad Waqas, pakar memanah. Ramai pembaca kadang dia minat seorang general juga bernama Israel. Okey, watak antagonis aku minat watak General Endless. Kenapa aku minat dia? Sebab dia seorang yang cool. Dia tenang, tak banyak cakap. Kenapa aku suka? Sebab biasa ni jahat, watak-watak antagonis ni dia suka menunjuk kekuatan dia, dia suka menunjuk dia punya kekuasaan dia, kekayaan dia. Okey, dalam cerita ni yang aku nampak, yang aku tengok bila aku dah baca, kuat mana seorang iman tu. Okey, kuat mana seorang iman tu. Kalau kita baca, orang ni iman dia kuat, sentiasa berzikir, sentiasa ingat Allah. Apa-apa semua kembalikan kepada Allah. Apa-apa masalah, apa-apa yang tidak senang, semua kembalikan kepada Yang Maha Berkuasa. Tapi bila Allah turunkan ujian tu sikit je, goyang iman dia. Walaupun tak lama, walaupun dia kembali semula, tetapi goyang. Jadi kat situ, kita kena sentiasa memperbarui iman kita. Walaupun kita orang Islam, walaupun kita dah beriman, tetapi kita sentiasa kena perbarui iman kita. Okey, itu adalah salah satu yang aku rasa menarik dalam cerita takdir yang Tuan Hilal Ashraf nak sampaikan, cuba sampaikan. Okey, bila aku baca buku nombor 1, tak boleh stop. Nak baca buku nombor 2, dah pukul 3 pagi. Okey lah, bacalah sikit. Baca sikit-sikit, 3:30 pagi. Terpaksa juga tutup. Okey, esok sambung lagi baca. Ada masa terluang, aku baca. Tak boleh stop. Kita nak tahu apa yang akan berlaku selepas ni. Apa yang akan berlaku selepas ni. Serius cakap. Tak tipu punya. Dengan dia punya perang-perang dia, memang terbaik. Banyak aksi-aksi perang yang berlaku. Memang banyak. Dan menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Hilal kerana dapat menghasilkan karya-karya yang sangat-sangat menarik. Semoga Tuan Hilal Ashraf dapat mengeluarkan lagi karya-karya yang menarik minat. Aku rasa itu je yang aku boleh sampaikan. Nak tahu lebih lanjut apa yang berlaku antara kerajaan Utopia dengan kerajaan Tanah Haram Mekah, macam bagaimana dia berperang, adakah kerajaan Utopia boleh mengalahkan kerajaan Tanah Haram Mekah,
dalam masa 10 tahun, adakah kerajaan Utopia itu berhasil menembusi, menawan kerajaan Tanah Haram Mekah? Nak tahu pengakhiran dia macam mana? Nak tahu siapa dalang di sebalik kekecohan ini berlaku? Nak tahu siapakah yang menumpaskan jeneral-jeneral kerajaan Utopia yang gagah perkasa? Boleh baca novel Trilogi Takdir.